Assalamualaikum dan salam bahagia warga bola sepak Malaysia. Liga bola sepak profesional di Malaysia telah bermula hampir 30 tahun yang lalu. Ia bermula pada tahun 1992 selepas 3 tahun liga kita melalui era semi-profesional ataupun separuh profesional. Liga kita ialah di antara liga-liga profesional yang terawal di rantau Asia Timur dan Asia Tenggara, mendahului liga-liga Jepun, Korea dan China. Semenjak itu, banyak kemajuan dan juga kejayaan yang telah dicapai oleh liga kita. Banyak juga pembaharuan-pembaharuan yang telah dibuat demi memertabatkan liga kita. Tahniah diucapkan kepada FAM kerana telah bertungkus lumus daripada awal lagi untuk menguruskan liga di negara kita ini. Sekarang, tanggungjawab itu telah diserahkan kepada MFL ataupun Malaysia Football League untuk terus meningkatkan tahap profesionalisme bola sepak kita. Setelah hampir 30 tahun liga profesional kita berjalan, kepala bola ingin mengutarakan satu persoalan. Persoalannya ialah, adakah liga kita ini berjaya membawa impak yang positif kepada senario bola sepak Malaysia? Bolehkah kita berbangga dengan apa yang kita ada sekarang? Ataupun adakah liga kita ini berjaya membawa perubahan-perubahan dan impak yang sepatutnya dibawakan oleh sebuah liga profesional? Episod pertama Kepala Bola kali ini akan melihat secara logik dan relevan realiti semasa. Sejauh manakah impak positif yang telah dibawakan oleh liga profesional kita? Untuk tujuan ini, kita akan memperkenalkan 5 kriteria mudah untuk kita semua mengukur kejayaan liga kita. 5 kriteria ini juga ialah kriteria yang kita semua ingin lihat dan tunggu sama ada liga kita ini telah berjaya membawa perubahan yang kita inginkan. 5 kriteria ini kita akan namakan dia sebagai kriteria logik kampung saja, kerana ia begitu senang untuk difahami. Sesiapa saja yang menonton program ini akan jelas apa yang kita inginkan dan ukur daripada Liga Bola Sepak Malaysia. 5 kriteria yang saya maksudkan ialah, yang pertama, sama ada liga kita ini melalui perlawanan-perlawanan yang dijalankan mampu untuk memenuhkan stadium setiap kali ada perlawanan. Kedua, adakah liga kita mampu merangsang ekonomi dan industri yang berkaitan dengan liga? Ketiga, adakah ia telah menarik penaja-penaja yang banyak yang berduyun-duyun untuk menaja liga kita? Keempat, sudahkah liga kita ini melahirkan pemain-pemain muda yang berkualiti? Dan yang kelima, adakah liga kita ini telah membantu memantapkan pasukan kebangsaan kita, Harimau Melaya? Sekarang kita akan melihat kriteria pertama dengan lebih mendalam. Kriteria pertama ialah sama ada liga kita ini mampu untuk menarik minat penonton-penonton untuk membanjiri stadium-stadium kita. Semua liga utama di dunia menganggap kriteria ini sebagai sangat penting. Okay? Mereka ingin liga mereka dimainkan di hadapan stadium yang penuh. Kepada peminat, fungsi utama sebuah liga ialah sebagai alat hiburan. Stadium yang penuh bermakna nilai hiburan liga itu tinggi. Di Bundesliga ataupun di Liga Jerman contohnya, purata penonton setiap perlawanan ialah 43,000 orang. Dan di Liga Perdana Inggris, 38,000 orang. Bagaimana dengan liga kita, MFL? Mengikut statistik tahun 2019 yang kita petik daripada portal Semuanya Bola, jumlah penonton yang menghadiri stadium pada setiap perlawanan Liga Malaysia ialah seramai 4,300 orang secara purata. Kita telah menemubual beberapa orang lama dan pakar bola sepak yang telah melihat liga kita ini daripada awal. Mereka telah mengikuti perjalanan liga kita ini daripada awal, sama ada sebagai pemain, sebagai jurulatih, sebagai pentadbir, sebagai pengkritik, pemerhati ataupun sebagai wartawan. Liga bola sepak profesional Super League yang dikenali di Malaysia gagal untuk menarik perhatian penonton untuk datang menyaksikan perlawanan di stadium. Ini ada kerana beberapa faktor yang menjadikan perkara ini berlaku.
Umpamanya pertama kerana kualiti pasukan-pasukan yang bertanding dalam Liga Super ni, jurang perbezaan antara kualiti antara pasukan adalah nampak keterlaluan sangat. Jadi dengan keputusan-keputusan melalui perlawanan ni agak mencurigakan. Itu salah satu sebab. Yang sebab kedua ialah daripada maybe dari dasar ekonomi yang berlaku sekarang ni yang tidak membolehkan penonton-penonton untuk datang ke stadium. Kalau keluarga besar, keluarga dengan anak apa semua, jadi kos untuk pergi menonton tu adalah agak tinggi. Jadi itu faktor kedua. Faktor ketiga, mentaliti penonton-penonton, peminat bola sepak di Malaysia. Mereka are very selective dan memilih perlawanan-perlawanan yang dijangkakan yang lebih baik yang dia pergi tengok. Dan kebanyakannya yang kita lalui daripada dulu lagi, ketika perlawanan di peringkat kumpulan memang kurang sangat yang datang untuk menyaksikan pertandingan. Dia akan bermula di peringkat, kalau pertandingan itu di peringkat suku akhir, separuh akhir dan akhir. Itu salah satu. Yang lain pula ada yang memilih pertandingan-pertandingan yang mereka gemari. Umpamanya ada yang suka tengok Piala Malaysia saja, ada yang suka pergi tengok FA Cup saja. Jadi ini adalah satu punca yang menyebabkan Liga Super Profesional Malaysia tu, saya rasa memang tidak begitu disebut berjaya untuk mendapat perhatian penonton-penonton untuk datang ke stadium. Jadi saya mencadangkan, kalau pada cadangan saya lah, saya pandang kalau boleh biarlah kita minimize the numbers of team yang participate dalam Liga Super. Jadi lebih dapat merapatkan lagi jurang perbezaan prestasi persembahan pasukan-pasukan. Jadi perlawanan lebih kompetitif, dan ini saya rasa bila kurangnya pasukan, you dapat competitive competition, dan number of game pun tidak begitu banyak. Jadi ini boleh mengatasi dari segi ekonomi penonton-penonton, dan ini boleh mendapatkan lebih lagi sambutan dari penonton. Itu dia tadi, kita telah mendengar pendapat saudara Omar Ali, seorang jurulatih bola sepak, dan beliau berpendapat antaranya ialah perlawanan di liga kita tak ada kualiti, dan jurang perbezaan di antara pasukan terlalu besar, dan beliau mencadangkan supaya liga dikurangkan tim, dikurangkan pasukannya agar ianya menjadi lebih kompetitif. Saya rasa tidak. Kebanyakan stadium masih lagi tidak penuh ataupun hanya beratusan saja yang hadir. Lagipun stadium kita sekarang besar, kebanyakan dia besar, so kemuatan dia lebih tinggi. Kalau dibandingkan masa dulu, stadium ini kecil, walaupun 12,000, 15,000 memang penonton dia penuh. So kalau ada stadium muatan dia 80,000, 70,000, memang susah payah nak kasih penuhkan dia. Ya, ada beberapa sebab kerana stadium kita tidak penuh, walaupun kita dalam era profesionalism. Satu, saya rasa harga tiket mungkin mahal dan mereka tak mampu, ataupun permainan dia tak menarik macam dulu. Walaupun tim profesional hanya 3 ke 4 tim yang betul-betul yang menarik penonton, yang lain semua tidak ada following, ya. Lagipun klub-klub lain ini tidak, penonton dia tidak banyak. So kalau main dengan stadium besar memang tak penuh. Lagipun mutu permainan, ya, macam tadi saya cakap tu, masih lagi kita belum sampai ke taraf yang boleh menarik peminat. Kalau ada cadangan untuk menarik lagi peminat, saya rasa salah satu dia harga tiket tu mungkin dikurangkan. Nombor 2, tempat perlawanan tu mesti jadikan satu medan karnival, seperti adakan cabutan khas untuk hadiah ataupun konsert kecil sebelum perlawanan. Lagipun kita boleh buat lagi interesting dengan adakan acara macam relay, ya,
relay antara negeri atau klub. Lagi satu, kita boleh ada perlawanan untuk kanak-kanak development teams, 5-a-side, 6-a-side sebelum perlawanan itu mungkin menarik bukan saja penonton, tapi boleh keluarga boleh datang, ibu bapa datang. Dan lagi satu, kita belum lagi matang dalam season tiket. Ini akan menentukan penonton tiap-tiap perlawanan, tapi konsep ataupun ideologi season tiket tu belum lagi meningkat ke taraf yang kita hendak. Saudara Tony Mariadas juga tidak bersetuju yang liga kita telah menarik minat penonton-penonton. Antaranya sebab tiket terlalu mahal. Kebanyakan orang tidak mampu untuk datang ke stadium dan membeli tiket setiap minggu. Dan antara cadangannya ialah kurangkan harga tiket. Saya kira belum lagi. Sebab kalau kita saksikan sambutan peminat dari zaman semi-pro lagi, memang penonton tu sentiasa ramai. Di Stadium Merdeka, di Stadium Darul Aman, Stadium Darul Makmur, Stadium Sultan Muhammad keempat, memang sentiasa penuh dengan penonton. Sehingga boleh mencecah 45,000 penonton, 35,000 penonton. Tapi situasi itu tidak berlaku sekarang. Sekarang ni kalau kita lihat dari segi jumlah penonton tu hanya pada perlawanan akhir, perlawanan separuh akhir, itu pun membabitkan pasukan-pasukan ternama. Kalau saingan liga biasa ni, kita tengok orang nak tengok ke stadium bila Selangor lawan JDT, Perak lawan Kedah. Tetapi bila membabitkan pasukan kelab seperti kelab yang kurang ternama, jadi sambutan penonton tu agak kurang. Kadang-kadang pemain di stadium yang penonton tu tak sampai 1,000 pun. Jadi nak kata berjaya tarik penonton tu dia agak sukar kerana dia bergantung kepada perlawanan. Wan Faizal pula berpendapat bahawa peminat-peminat kita memilih perlawanan. Mereka memilih perlawanan-perlawanan yang besar saja. Perlawanan akhir, separuh akhir dan sebagainya. Dan perlawanan-perlawanan di antara pasukan-pasukan besar. Sebagai rumusan, banyak orang berpendapat bahawa liga kita, Liga Profesional Malaysia, walaupun sudah berjalan hampir 30 tahun, masih belum berjaya untuk menarik minat penonton-penonton untuk membanjiri stadium kita. Bagaimana dengan anda? Apakah pendapat anda? Akhir sekali, terima kasih kerana menonton episod pertama Kepala Bola. Jangan lupa untuk mengikuti episod selanjutnya. Di minggu hadapan, episod kedua, kita akan membincangkan kriteria yang kedua dan juga kriteria yang ketiga. Sekali lagi, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel SK Sports. Terima kasih dan salam bahagia.